Uh, Sebenarnya kalau dikira daripada sudut sains, amalan pemakanan sepanjang berpuasa di bulan Ramadan ini dah banyak beza daripada amalan pemakanan di hari-hari yang bukan puasa lah, hari-hari biasa. Namun dari segi perubatan, bersahur, bersungkai itu perlu mengikut kaedah tertentu untuk memastikan ketani berupaya mengelakkan timbulnya keadaan atau masalah yang boleh memudaratkan kesihatan sepanjang ketani berpuasa di siang hari. Ada yang beranggapan bahawa kita perlu makan dengan lebih banyak pada waktu sahur dan bersungkai supaya badan kita ni dah lama, dah lapar dan dah mengalami rasa keletihan. Tetapi pengambilan makanan yang banyak boleh menyebabkan peningkatan berat badan. Padahal bulan Ramadan ini kalau akan dikira adalah bulan yang terbaik untuk menurunkan berat badan. Apa yang penting ialah kualiti makanan yang kita ambil, bukannya kuantiti atau jumlahnya. Kerana walaupun dalam jumlah yang kecil, makanan yang berkualiti dan padat dengan khasiat yang mencukupi mampu menampung keperluan tubuh dari segi membekal tenaga maupun untuk badan berfungsi dengan baik. Okay. Selain daripada itu, antara perkara yang penting yang perlu diketahui oleh semua orang ialah dengan berpuasa kita ni memberi peluang kepada sistem penghadaman kita ni beristirahat. Bila berpuasa, perut bukan sahaja akan mendapat cuti yang diperlukan, bahkan ianya dapat membantu perut agar ianya menjadi segar dan bertenaga semula. Reset sebagai adalah pendahuluan lah. Itulah dia. Tajuk kita pada hari ini pentingnya bersahur. Kepentingan bersahur itu sebelum kita menjalani puasa ibadah semasa bulan Ramadan lah tu maksudnya. Bagaimana ni? Okey, sebenarnya kalau dari segi bersahur ni, kalau ikut hari-hari yang bukan bulan puasa, ia sama seperti sarapan pagi. Di luar Ramadan sarapan pagi lah tu. Ya. Okey. Tapi kalau mengikut pengalaman kami, ramai juga orang yang ada sarapan pagi ni juga. Apatah lagi akan bersahuran ni. Kalau akan dikira ia jamnya tu diawalkan saja sedikit dalam masa 2 jam mungkin. Tapi masa ni mungkin lagi senang sebab ada Piala Dunia akan dilihat. Mungkin motivasi untuk orang akan bersahur tu lebih lah. Tarang matanya. Lebih cenderung untuk bersahur. Cuma saya 3 jam punya game, 3 jam je makan. Berpesta makan tu. Limpas imsak tu. Anyway, kalau ikut panduan pemakanan, haruslah mengambil pemakanan daripada 5 kumpulan makanan setiap hari. Kalau ikut jenis makanan yang boleh tidak terhad kepada makanan tertentu, kebanyakan jenis makanan dibenarkan diambil dalam kuantiti yang tertentu. Jadi bagi mengekalkan kesihatan yang baik, setiap individu perlu mengambil makanan dari setiap kumpulan makanan. Jadi kumpulan yang pertama daripada yang biasa tadi makan sebagai makanan asasi, nasi, karbohidrat. Ya, karbohidrat yang dipanggil karbohidrat kompleks. Okay, nasi, roti, semua jenis mie, bijirin dan jenis-jenis semua jenis ubi. Jadi kumpulan ini akan membekalkan vitamin, serat ataupun Englishnya dietary fiber, dan protein sedikit. Ia dapat membekalkan tenaga untuk fungsi tubuh dan aktiviti tani harian. Kumpulan yang kedua yang amat penting adalah sayur-sayuran dan buah-buahan. Jadi sayur dan buah-buahan ini sebagai sumber serat juga yang paling utama dan membekalkan vitamin, mineral dan antioksida yang baik. Jadi buah-buahan macam-macam lah boleh tadi makan. Pisang, anggur, buah apple dan macam-macam lagi. Jadi pengambilan buah-buahan dan sayur-sayuran yang banyak amat berguna untuk mengelakkan penyakit seperti kanser, jantung dan pelbagai masalah kesihatan yang lain. Kemudian kumpulan yang ketiga adalah makanan yang menyumbangkan sumber protein. Sumber protein ikan, ayam, daging dan kekacang. Jadi kumpulan ini kaya dengan vitamin B, zat besi dan zinc. Jadi kekacang dan kacang juga merupakan sumber serat selain daripada sayur dan buah.
Jadi protein yang seperti yang diketahui penting untuk proses penyembuhan tisu dan pembinaan otot. Dan protein juga amat diperlukan semasa bersahur, seperti juga semasa kita ni bersarapan pagi, sebab ia dapat menahan lapar dengan lebih lama. Sama juga melambatkan rasa lapar itu lah tu. Yes, dan macam itu juga dengan serat daripada sayur dan buah-buahan. Kalau macam tadi saya terangkan mengenai dengan nasi ataupun roti, misalnya roti kalau tadi makan masa sahur, pilihlah roti yang meal penuh, whole meal bread ataupun whole grain. Sebab kandungan seratnya tu dapat lagi menolong untuk menahan lapar lebih lama. Kalau yang mengambil kedua-duanya sekali tadi makan nasi je, makan roti juga. Lapar benar, bahagi-bahagikan saja. Mungkin sesendok nasi dan satu keping roti pound. Okey. Kemudian ada juga orang boleh mengambil daripada makanan kumpulan keempat seperti susu. Susu dan protein. Hasil tenusuk. Yang amat penting di sini ialah ia juga menyumbangkan kepada sumber zat protein dan juga kalsium. Sumber tenusuk termasuk cheese. Keju, yogurt. So ada yang mengatakan kalau makan keju ni yang melambatkan penghadaman. Sebab ia juga adalah tergolong kepada makanan protein. Okey. Diseimbangkan saja dengan fibernya lah ya. Yes. Kemudian lemak, minyak dan gula ni memang orang ramai memang suka ni. Makanan berlemak, berminyak, manis. Ini yang dielakkan. Trend makanan orang Ketani di Brunei lah tu. Di Asia. Kalau tani ke gerai saja memang dah jauh memang tani lihat apa saja makanan yang di gerai berjual lah tu. Dah jauh daripada tinggi lemak, bergoreng, banyak minyak. Dan kalau tani lihat masa bulan puasa ni lagi banyak. Lagi banyak orang berjual. Tapi terpulang kepada individu untuk mengurangkan pengambilan lemak. Sebab memang lemak ni badan tani memang masih memerlukannya. Tapi bergantung kepada lemak dan minyak yang tani gunakan itulah haruslah bijak. Dan yang tani pilih itu mestilah jenis minyak yang tidak menaikkan kolesterol Contoh macam minyak. Ini sate apa ni dapat tani lihat sate kambing apa ni. Menyelerakan pulang ni. Kalau semasa sahur macam mana ni? Bolehkan dia dimakan ni? Mungkin 1 ke 2 cucuk sebagai zat protein kita ni. Tapi perlu diseimbangi dengan nutrien-nutrien lain seperti serat. Mungkin ada orang mengambil nasi 1 ke 2 sendok untuk sahur, dihidangkan bersama sate. Tapi sate ini hati-hatilah sebab ia satu makanan yang dipanggang dengan menggunakan arang-arang carcinogens. Ya, so boleh diambil tapi jangan terlalu banyaklah. Ayam kurma apa ni? Menyelerakan pulang ni. Kan orang Ketani aninya kalau waktu pagi atunya macam liur tu mesti makanan-makanan yang lain daripada hari-hari biasanya. Ada tiang tes liur akan makan nasi sama corn beef, ada yang akan makan nasi sama tungking, macam-macam. Kalau macam ni, macam kalau ia mengambil harian ni, mengambil macam tu, esok lusa dia mengambil, habis tu dilakukannya perkara yang sama setelah beberapa hari, macam mana tu? Jadi kalau seperti yang disebutkan tadi seperti corn beef. Jadi corn beef ni ikut dari segi nutrisinya memang tinggi dengan lemak. Tapi di samping itu memang ia ada zat protein lah daripada daging itu. Jadi amalan pengambilan makanan yang tinggi lemak ini tidak disyorkan setiap hari lah. Haruslah diseimbangkan dengan pengambilan makanan-makanan lain. Seperti yang telah disebutkan tadi dengan nasi, jangan tinggalkan sayurnya. Nasi itu ataupun roti itu kalau dari segi karbohidrat, setiap makanan yang tani ambil itu harus membentuk 1/3. 1/3 daripada piring. Makanan yang tani ambil itu ataupun 1/4 lah kurang lebih. Mungkin ada juga mengambilnya kalau semasa sahur tersebut dengan 2 keping roti diisikan dengan corn beef tersebut untuk bersahur. Mungkin digantikan dengan yang lebih baiklah. Mungkin kalau di istilah Inggrisnya lean meat. Makan daging atau ayam, ikan yang kurang lemak. Kalau macam ayam itu dibuang kulitnya. Dan macam tadi kalau dipaparkan yang ayam kurma itu mungkin dah berapa sesuai sebab banyak santan. Mungkin boleh masak kurma tapi ambil isi saja. Dan ayam kalau boleh sebelum memasak dibuang kulitnya. Tambahan lagi kali itu kalau dapat tani menambah juga. Maklumlah orang Ketani ini kalau yang memasak diselajurkannya untuk sahur. Umpamanya yang memasak semasa patang itu dilebihkannya untuk sahur, sedangkan minyak itu akan lebih tumpu lagi, lebih banyak lagi semasa sahur itu dipanaskannya saja. Sebab itu
itu disyorkan kalau masakan jangan selalu banyak menggunakan minyak. Adalah lebih baik tani mengukus, grill, panggang, atau makanan yang tidak banyak menggunakan minyak lah. Dan sekiranya menggunakan minyak pun adalah minyak yang lebih sesuai seperti minyak jagung, minyak bunga matahari, minyak kacang soya atau minyak canola. Ini pulang jadi masalah kalau masakan itu ada bergoreng juga, tapi jangan selalu, jangan setiap hari lah. Nah, mungkin saja kan bulan Ramadan ini selepasnya pesta bulan Syawal. Mungkin ada yang menjaga keterampilan diri, mau mengurangkan berat badan. Jadi contoh umum, tidak perlu spesifik. Jadi sudah. Jadi mungkin dia tidak mengambil karbohidrat, dia makan nasi, dia makan roti paun atau apa-apa yang mengandungi tenaga. Dan apa yang akan berlaku? Adakah ini dibolehkan? Kalau ikut sains lah, pengambilan yang tidak ada mengandungi karbohidrat ini memang tidak kira cara pemakanan yang tidak betul lah dan tidak sihat lah. Atkins kan. Sebab memang kalau dari segi karbohidrat tani masih memerlukan dalam kadar 50% dalam pengambilan tenaga sehari. Jadi baik dari segi sarapan pagi ke tengah hari atau malam, keseluruhan permakanan kita ni dalam sehari mesti ada karbohidrat itu. Jadi tidak kira apa sumbernya lah, sama ada nasi kah, mie kah, ataupun roti-rotian, ubi ya. Jadi tidak mengambil karbohidrat ini bukannya perkara yang tidak ada kajian yang kukuh untuk menunjukkan yang ia satu diet yang sihat lah. Itulah dia. Ni kalau kita memperhatikan juga, kalau di luar daripada bulan Ramadan, ada yang mengambil sarapan ini, ada perbezaan. Mereka yang bertugas di office dan juga mereka yang bertugas di bawah panas terik matahari. Macam mana kalau di suasana Ramadan ini mereka yang terpaksa melaksanakan tugas tersebut dengan banyak mengeluarkan peluh dan sebagainya? Adakah makanan-makanan tertentu sebab untuk itu, mereka mengambil? Sebab itu sahur itu memang sangat-sangat penting untuk membekalkan tenaga sewaktu kita bertugas pada siang hari itu. Jadi kalau orang yang tidak bersahur itu memang ia akan merasa lemah. Kalau especially kalau penuntut-penuntut sekolah, kalau anda bersahur, apalagi kalau anda sarapan pagi, memang tumpuannya kepada pelajaran, fokusnya kurang. Ada yang merasa paning-paning. Jadi sahur itu memang tani mesti ada makanan. Even dalam hadis pun ada sekurang-kurangnya seteguk air lah. Jadi air itu pun memang adalah cecair yang paling penting lah. So kurang-kurangnya setelah ketani bersungkai dan sampai ketani kan bersahur itu 6 ke 8 gelas cecair lah tani ambil sekurang-kurangnya untuk mendapatkan cecair yang akan tani hilang dalam tempoh berapa jam. Tani berpuasa itu melalui peluh dan sebagainya. Jam bersahur ni kan ada yang bersahur menjelang imsak, ada yang mau tidurnya lengkap 8 jam jadi sahur tengah malam. Kalau bagi saya rugilah kalau terlampau awal sahur itu sebab makanan itu kalau sekiranya pukul 12 bagi saya bukanlah bersahur pasal makanan itu kalau yang ada yang cepat dihadam dalam masa 4 jam sudah habis tu. Larut sudah. Dan seboleh-bolehnya dalam jangka masa sebelum imsak itu 30 minit ke 1 jam lah. Ini waktu yang optimal untuk kita mengambil sahur. So kita ni mau menahan apa yang kita makan sewaktu sahur itu untuk bertahan, menahan memberikan tadi tenaga sewaktu kita ni berpuasa tu. Mungkin juga tadi ada 5 komponen makanan tu yang telah pun disentuh, 5 jenisnya, kumpulannya. Kalau tadi jenis buah-buahan ini ada yang mengambilnya, terutama sekali bagi mereka yang mengidap penyakit, macam mana tu? Kalau penyakit kencing manis memang ada dihadkan lah. Memang kalau orang yang ada penyakit kencing manis ini tidak pulang di dorongan ini disyorkan. Memang masih boleh dimakan dalam kadar kalau ikut nasihat yang kami berikan dalam sehari boleh 3 kali makan tu. Kalau masa waktu berpuasa ini mungkin sebiji buah apple semasa sahur. Kemudian sewaktunya berbuka nanti biasa 2 biji kurma lagi tu. Kemudian waktu malam selepas tarawih mungkin ada 1 biji lagi. Jadi tidak ada masalah untuk pengambilan buah-buahan. Kalau tadi yang tertarik tentang jus kurma tu yang dibuat jelap. Jelap jus kurma yang dikisar lepas tu tadi
contoh diberikan kurma semangkuk, lepas tu dimasukkan dengan air, lepas tu di blend. Macam mana tu? Kalau dari segi jus buah-buahan memang tidak ada masalah. Tapi kalau orang yang ada kencing manis memang tidak disyorkan lah. Dan kalau Ketani Membali pun kalau jenis jus-jus buahan ini mesti yang berlabel 100% buah, pure fruit juice tanpa tambahan gula ataupun no added sugar. Payah juga kadang-kadang kandian juga. Ada yang mengelirukan juga. Dibuatnya tidak ada peluang, tapi bila dirasa tu kuat manisnya. Memang manis sebab ia purely dengan buah jadi. Jadi bagi orang yang tidak ada mengalami masalah penyakit boleh diambil. Tapi adalah lebih baik Tani makan buahnya. Sebab kalau Tani makan buahnya seratnya tu masih banyak lagi. Kalau sudah di blend jadi jus, serabutnya tu lebih kurang lah, banyak kurangnya. Ada lebih baik buahnya yang dimakan fresh, dimakan mungkin segar. yang jadi kekeliruan juga jadi dari segi pengolahan makanan kan. Kalau tadi pun kita sebutkan salah satu komponen yang penting dalam bersahur dan juga berbuka ialah sayur-sayuran. Mungkin kalau macam tadi dalam contoh dalam visual yang dilihatkan sayur rebung tapi masak lemak kan, kan hilang nutriennya kan. Nutrien tidak akan hilang, cuma ia berkurang, bertambah lemak sajalah. Sebab santan itu kan kalau seingat saya dulu yang diterangkan, kalau Tani masak sayur kalau terlalu masak ditumis lama-lama hilang semuanya layu kan. Jadi nutrients vitaminsnya semua hilang. Memang kalau dari segi masakan, kalau Tani masak sayur apa ni jangan terlalu lama lah. Sebab Tani kan mau mengambil faedah zat-zat yang ada dalam sayur-sayuran dan buah-buahan atau tadi. Jadi kalau boleh masakan walau apa pun, ayam ke daging ke apa semua tu jangan terlalu banyak menggunakan minyak lah. Baik, terakhir sekali secara ringkasnya seruan harapannya apabila kita menunaikan ibadah puasa ini. Jadi bagi amalan pemakanan bagi bulan puasa ini sebenarnya tidak harus ada perbezaan. Pemakanan sihat itu haruslah diamalkan sepanjang masa, tidak kira bulan puasa ataupun bukan bulan Ramadan. Jadi pemakanan sihat itu haruslah mengambil kira kurangkan lemak, manis dan masin. Okey. Itu semua makanan-makanan yang sering diambil lah sebenarnya. Perlu dielakkan. Terima kasih Tuan. Mudah-mudahan ini berguna kepada semua. Dan insya-Allah selamat berpuasa yang kita ucapkan. Sama-sama.